Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilan nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Shadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah yang saya bacakan sebentar tadi, petikan daripada surah Al-Imran ayat yang ke-191 sehingga 192, yang bermaksud, kata Allah, golongan mereka yang sentiasa mengingatiku, kata Allah, iaitulah semasa mana mereka sedang berdiri, ketika mana mereka duduk, hatta ketika mana mereka sedang berbaring sekalipun. Mereka itu memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil mereka berkata kepada Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya tidaklah Engkau menjadikan perkara ini dengan sia-sia. Maha suci-Mu ya Allah, peliharalah kami daripada azab neraka. Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakan mereka. Dan orang-orang yang zalim, mereka ini tidak akan beroleh seorang pun penolong di akhirat nanti. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi, mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita berkesempatan mengisi ruang rehat khususnya di bangunan Menara Tun Abdul Razak ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada tengah hari ini meletakkan kita di kalangan golongan-golongan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita disibukkan dengan tugas seharian kita bertepatan dengan ayat yang saya bacakan tadi, mudah-mudahan ketika mana kita duduk, waktu mana kita berdiri, waktu mana kita tidur sekalipun, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini dia tidak dapat lari daripada meletakkan kebergantungan hidup dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia meneruskan kehidupan di atas muka bumi Allah dan seterusnya mengharapkan keredaan Allah sehinggalah menemui kejayaan hidup bahagia di dunia berterusan sehingga ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita meneruskan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba. Bahkan kita sebut dalam suasana kita berada di atas muka bumi Allah ini,
hari semakin hari, minggu semakin minggu, bulan semakin bulan, tahun semakin tahun, semakin berlalu. Saya sembang dengan sahabat kita tadi, dia rasa cepat masa berlalu. Bahkan kita sendiri merasai masa itu semakin hari semakin cepat meninggalkan kita. Kita ni duk rasa lagi, barangkali lah bangun pagi tadi ni, barangkali kita duk rasa segan, malas nak main kerja. Tiba-tiba kita tengok jam sekarang dah zuhur. Saat dia asar, kemudian kita balik. Inilah rutin kehidupan kita yang akan kita lalui sepanjang hidup. Cuma bila kita sebut perubahan yang semakin hari semakin cepat meninggalkan kita, Islam ajak begini. Bila mana masa semakin hari semakin meninggalkan kita, bagi seseorang yang mengambil berat tentang persoalan masa, dia meletakkan masa itu suatu yang amat berharga kepada dia. Bahkan orang yang mengambil berat tentang masa ini, dia ingat, adakah masa yang telah berlalu, hari yang telah meninggalkan kita, bulan yang telah meninggalkan kita ini, kita lalui dengan penuh keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, ataupun masih lagi dalam keadaan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan kata Nabi SAW, khairun nas man talla umruhu wa hasuna amal. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia ialah mereka yang apabila diberikan panjang umur mereka ini dalam keadaan baik amalannya. Ini kata Nabi. Dan Nabi kata wa syarrun nas, sejahat-jahat manusia man talla umur, sejahat-jahat manusia, kata Nabi SAW, wa syarrun nas man talla umruhu wa sa'a amal. Panjang umur, tapi panjang umurnya dalam keadaan dia masih lagi lega dan buruk amalan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila masa yang kita lalui, kita rasa semakin hari semakin meninggalkan kita, kita nak letak masa kita tadi itu di mana? Adakah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan umur panjang yang baik, ataupun dalam keadaan masih lagi kita lega, lalai dalam kehidupan kita pada hari ini? Sebab itu tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak mengajak diri saya dan hadirin sekalian, kita mengisafi masa yang meninggalkan kita ini, masa yang tidak akan dapat kita pertolehi semula. Apa yang berlaku kemarin takkan dapat kita lalui semula pada hari ini. Bahkan kata setengah orang, kalau kita boleh putar semula putaran masa ini, barangkali kita boleh merubah beberapa perkara yang kita nak sangat benda tu terjadi kepada diri kita, tapi Allah telah tetapkan inilah keadaan yang harus kita lalui. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila Nabi sebut begitu, saya ajak diri saya dan ajak sahabat-sahabat sekalian, kita letak diri kita mudah-mudahan dalam keadaan baik, panjang umur kita, baik pula amalan kita. Kerana persoalan umur ini di antara persoalan yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Sehingga kan Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, di akhirat nanti kedua-dua kaki kita, kedua-dua kaki manusia ini tidak akan berganjak sedikit pun, selagi mana tidak dipersoalkan dengan 4 persoalan. Barangkali lah sebelum tu ada soalan-soalan lain, soalan-soalan berkaitan dengan yang kita dengar bacaan tauhid. Soalan bocor lah, orang sebut soalan tu bocor. Orang baca tauhid, baca dekat si mati, kita pun dengar lah. Soalan ni lah orang akan tanya kita bila kita mati nanti. Soalan ni lah Allah Ta'ala, malaikat akan tanya kita bila kita mati nanti. Cuma kita dah tahu dah persoalan tu, tapi kita tak berusaha nak jawab, nak permudahkan jawapan kita. Kita masih lagi dalam keadaan lalai dan lega. Barangkali ada soalan-soalan lain. Siapa Tuhan kamu? Apa Nabi kamu? Tapi kata Nabi SAW, tak bergerak. Kaki kita ni di akhirat nanti takkan berganjak sedikit pun, selagi mana tak dijawab dengan 4 persoalan. Kata Nabi SAW, yang pertama, an umruh fihi ma, tentang umur. Tentang umur kita ni,
ke mana kita habiskan persoalan umur. Sebab tu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita ni umat Nabi Muhammad SAW, kita tak sama dengan umat-umat terdahulu. Kita baca dalam sirah Nabi Nuh AS, 950 tahun umurnya. Dia berdakwah kepada umat. 950 tahun. Kita baca dalam kitab bagaimana umur Nabi Syuaib AS, ribuan tahun. Bahkan dalam Sabilul Ilka wal Ijbar, karangan Abdullah Haddad, kalau kita baca sirah Nabi Allah Ibrahim AS, ketika mana Nabi Allah Ibrahim AS kata Abdullah Haddad, nak akhir balik dia apa? Ubah suara. Kan? Ubah suara. Kita ni, kita nak tahu ubah suara. Daripada suara kecil ke suara besar, terbalik. Anak-anak kita, adik-adik kita 13 tahun, 14 tahun, ubah suara. Tapi kata Abdullah Haddad, Nabi Allah Ibrahim AS, dia berubah suara, dia akhir balik pada ketika usia dia 120 tahun. Itu Nabi Allah Ibrahim. Mari kita umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kata apa? Umruhu baina sittin wa sab'in, kata Nabi. Umur umat aku ni antara 60-70. Umur umat aku ni antara 60-70 tahun. Kita ni, kata Nabi SAW, antara 60-70. Jarang kita tengok di kalangan umat Muhammad, tuan kita, keluarga kita sendiri, adik-adik kita sendiri yang ratusan tahun, jarang. Ada ustaz banyak, di kampung saya banyak. Tak boleh pergi tengok. Di mana? Di Batu Nisan. Banyak. Orang kali lah. Tapi kita sendiri nak jumpa orang yang usia ratusan tahun. Saya ingat jarang. 50 orang akan jumpa seorang. Mari kan kita, Nabi kata, umur umat aku ini antara 60-70. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita rasa kita muda, kita tak mati, kita kena fikir semula. Ustaz, kita muda ni Ustaz, masih banyak masa untuk enjoy. Kita muda ni. Tapi soal mati, dia tak kira muda, tak kira tua. Macam-macam di Kedah bawah ni, 3 beradik, 3 mati dalam usia muda. Kanak-kanak. Mak kata kami ni, itulah anak kami. Itulah anak kami kata. Mati dalam usia muda. Saya sebut di mana-mana. Nak mati bukan syarat dia kena tunggu tua. Tak. Nak mati bukan syaratnya dapat penyakit kronik. Kencing manis, sakit jantung, darah tinggi, tak. Sampai masa kita mati. Tapi bagaimana persoalan untuk kita bertemu dengan kematian? Umur kita, kata Nabi SAW, di antara 4 persoalan yang akan ditanya sebelum kaki kita bergerak, sama ada nak ke neraka ataupun ke syurga Allah. Wa an syababihi fi ma ablah. Yang kedua tentang masa muda kita. Kalangan kita. Apa yang kita buat? Malam mari dulu. Sebelum saya singgah di Taipei. Kebetulan kuliah tu agama banyak. Tak kata bab masa muda kami ni. Kami ni bukan bahasa darah. Kurang bahasa utara. Saya kata walaupun pakcik ni di kalangan warga mah, orang berumur, tak apalah kita kata kita dah melalui zaman anak-anak muda. Tapi kita pernah melalui zaman masa muda. Sekarang zaman untuk pakcik pastikan anak-anak pakcik, cucu-cucu pakcik tak jadi sebagaimana kalaulah zaman-zaman muda pakcik dulu ni penuh dalam kelalaian kealpaan. Tapi bagi kita hak muda ni, inilah masa peringatan, mudah-mudahan kita habiskan umur kita di kalangan orang-orang yang meletakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya balik Mesir. Saya memang buat satu kutipan sini. Saya jumpa dengan satu kumpulan anak-anak muda. Kebetulan hari itu setelah masuk ke Mesir, kami cuba masuk ke sempadan Palestin. Boleh masuk. Bunyi tembak ni besar. Saya jumpa dengan satu kumpulan anak muda. Dan belum kebetulan memang cerita ni saya biasa dengar terus sahabat. Dan saya kongsikan cerita ni dengan dia. Dia kata lebih kurang
Barangkali orang yang sama apa. Ada seorang anak muda yang mata dia ni buta. Mata dia ni buta. Tapi buta, dalam keadaan buta sekalipun masih lagi pegang nampak. Kita ni bahasa Arab tak cakap, tak pandai mana kawan terima. Saya dalam hati saya dia kata dia ni barangkali buta daripada kecil. Barangkali lah. Kalau buta daripada kecil macam mana? Tak apalah soal boleh pegang senapan, boleh tembak cerita kedua. Dia kata tak, saya bukan buta daripada kecil. Mata saya ni dah kena tembak, dah kena percikan peluru. Buta. Mata saya ni dah masuk ke dalam syurga Allah. Allah dah ambil dulu. Takkan saya nak biarkan jasad saya ni tak masuk syurga? Anak muda kan? Anak muda. Mata saya ni dah masuk syurga dulu kata dia. Allah dah ambil dulu. Sekarang saya nak satu jasad saya juga mengiringi mata saya masuk ke dalam syurga Allah. Hebat anak muda. Buta. Anak-anak muda kita. Semalam saya lagi kawan saya ni kakak ni penuh. Ini beza anak-anak muda kita dengan anak-anak muda yang sedang berdepan dengan situasi yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan yang kedua tentang anak muda, tentang masa muda. Kita nak habis ke mana? Kita lah masa muda, kita lah sedang hadapi pada hari ini, maka kita sama-sama muhasabah sejauh mana kita nak habiskan masa muda kita ini, sama ada dalam kebaikan sebagaimana disebut oleh Nabi tadi ataupun kejahatan dan juga diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa an malihi min aina ihtasab wa fi ma anfaq. Harta mari ke mana, habiskan ke mana. Yang ketiga kata Nabi yang akan dipersoalkan di hadapan Allah tentang harta kita. Ke mana kita peroleh harta, dari mana kita peroleh harta dan kita habiskan ke mana. Lepas tu dalam persoalan harta ni kalau kita pergi baca kisah-kisah para wali-wali Allah. Dan dalam keadaan dunia pada hari ini pun tak salah kalau kita nak impun harta. Bahkan ada orang kata kalau zaman sekarang kita tak kerja sungguh-sungguh, kita akan ketinggalan. Ya, kita tak nafikan. Kalau kita tak bekerja sungguh-sungguh, kalau kita tak guna ruang masa yang ada untuk kumpul harta, maka kita akan ketinggalan, betul? Tak salah tuan-tuan nak himpun harta, nak mula tabung, nak mula menabung daripada kecil sampai ke besar. Nak beli harta apapun, belilah, tak salah. Tapi sebagai orang yang tahu harta ini juga sebahagian daripada pinjaman daripada Allah Ta'ala, maka kita meletakkan harta ini juga sebahagian daripada ujian yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita baca kisah-kisah mereka yang meletakkan Allah di hadapan dan meletakkan bahawa harta ini sebahagian daripada ujian, kadang-kadang boleh menambahkan sedikit rasa ta'ajub kita kepada mereka. Saya nak bawa satu kisah bagaimana Hasan Al-Basri, seorang ahli sufi yang kita baca dalam sirah, antara manusia yang mudah memaafkan orang, antara manusia yang setiap kali melihat perkara yang berlaku di hadapan dia, dia memikirkan ini adalah sesuatu yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala untuk dia berfikir dan merenung. Satu malam Allah Ta'ala takdirkan seorang pencuri masuk ke dalam rumah Hasan Al-Basri. Masuk nak ambil harta, nak mencuri, dan nama pun pencuri. Masuk ke dalam rumah Hasan Al-Basri. Allah takdirkan Hasan Al-Basri ni terjaga dan dia tengok pencuri ni ambil harta dia. Hebat Hasan Al-Basri ni tuan-tuan, dia terus ditunjuk tak mana harta dia dalam rumah dia. Ini hebat Hasan Al-Basri. Pencuri masuk dalam rumah, dia terus tunjuk, ni kamu pergi sana. Dalam almari tu ada harta, bawah kapet tu ada harta, bawah situ pun ada harta. Pencuri ni pening. Pening ya dia. Kamu ni siapa ni? Kamu nak mencuri sama ke? Dia kata kat Hasan Basri. Hasan Basri nyak tak kata apa. Sehingga kan bila pencuri ni, riwayat cerita bila pencuri ni dah himpun harta, nak bawa harta tadi ni,
Nak bawa keluar daripada rumah Hasan Al-Basri, kena tanggung doa. Pencuri ni kata, mari kita pakat doa, kita tanggung harta ni. Tanggung harta ni. Last kali tanggung-tanggung, bawa masuk ke dalam gua, bagi, beda. Satu untuk kau, satu untuk aku. Tuan-tuan, saya bila baca kisah Hasan Al-Basri, saya teringat barangkali lah. Barangkali Piramli baca kisah ni lah buat filem. Dan tuan-tuan, kalau kita baca kisah cerita Piramli ni, saya antara peminat nombor satu. Peminat tengah filem Piramli. Sehingga kalau ada di rumah saya tu, kalau ada channel Gemak Piramli, hampa jangan kena Gemak Lendak nak tengok mak ni. Itu saya punya poin. Baru ni saya tengok filem Semerah Padi. Baru ni ada so. Bila saya tengok filem Semerah Padi, terlintas dalam fikiran saya, kalau lah Piramli yang hidup zaman 50-an, 60-an boleh buat filem Semerah Padi, mana bangga. Kalau lah orang zaman 50-an dah didedahkan dengan filem berkaitan dengan hukum kanun syariah jenayah, hukum hudud ni, dan berterusan sehingga ke hari ini pendedahan itu dibuat, saya tak ada masalah dalam negara kita untuk menerima perundangan Islam. Hebat Piramli tahu. Saya dah cari tak ada lagi pengarah dalam filem Malaysia ni buat filem hudud, tak ada. Tapi Piramli boleh buat. Menandakan apa? Piramli dah fikir dah. Baru-baru ni saya bawa tolong bawa Zat dekat memorial Piramli tu. Apa nama jalan tu? Saya masih tanya, tak mana saya nak tengok berkaitan satu filem ni. Dia bawa saya masuk dalam tu dari pameran-pameran. Dia bawa saya masuk dalam satu bilik. Dia kata, Ustaz, Ustaz buka macam tengok. Bila saya baca tengok tu, rupa-rupanya Piramli nak buat filem Semerah Padi ni 8 bulan dia tanya ulama. 8 bulan dia kaji, dia bersembang dengan ulama ni dia. Akhirnya dia buat satu filem Semerah Padi yang dia kita akui ada kelemahan, ada kekurangan dalam pelaksanaan, mana ada usulah, ya. Dari sini sebabnya barangkali tak kena, tak tepat, tapi setidak-tidaknya itu satu daripada kaedah untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat berkaitan dengan perundangan yang ada dalam Islam. Dan kita tadi seperingat kat dalam ini. Mudah-mudahan roh dia tempatkan kalangan orang beriman. Walaupun kita kurang setuju dengan pencampuran lelaki perempuan, pakaian dan sebagainya, tapi setidak-tidaknya saya terfikir, kalaulah berterusan daripada zaman 50-an, 60-an, penerangan dibuat, saya ingat tidak ada masalah untuk dilaksanakan sampai ke hari ini. Bagi doa. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Akhirnya bila dah penuh, Hasan Al-Basri kata apa? Kamu ambil harta ni. Rumah tadi rumah aku. Rumah kamu masuk rumah tadi rumah aku. Ini harta aku. Terkejut. Curi. Bila terkejut, tuan-tuan, dia kata, kenapa kalau betul lah rumah kamu, harta kamu, kenapa kamu izinkan, kamu tak benarkan aku curi harta kamu? Lalu kata Hasan Al-Basri, barangkali bila kamu masuk ke dalam rumah aku ni, barangkali Allah Ta'ala nak sedarkan aku, harta yang aku ada ni sudah mencukupi daripada keperluan yang aku perlukan. Barangkali Allah hantar kamu ni nak bagi kesedaran ke atas kelalaian aku, maka Allah uji aku dengan kehilangan sedikit harta, maka aku halalkan harta ini kepada kamu. Hebat Hasan Al-Basri tak? Sehingga kan di akhirnya pemuda tadi ni yang mencuri ni akhirnya dia bertaubat di hadapan Hasan Al-Basri. Ini hebat Hasan Al-Basri. Kalau ada muslimat, Rabi'atul Adawiyah, barangkali muslimat dia, seorang ahli sufi yang kita baca sirah dia, Rabi'atul Adawiyah ni di antara manusia yang doanya tidak tertolak oleh Allah Ta'ala. Doa lah masa manapun Allah Ta'ala makbulkan. Itu riwayat saya baca. Satu malam pencuri masuk ke dalam rumah Rabi'atul Adawiyah, dan Rabi'atul Adawiyah tengok pencuri ini, dia tak menjerit. Dia tak menjerit. Dia tengok pencuri ambil harta dia, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaulah pencuri ini masuk ke dalam rumah aku kerana kamu nak bayar kafarah atas salahku, ya Allah, kau ampunkan dosa aku. Ya Allah, kalaulah pencuri ini masuk ke dalam rumah aku kerana dia memang berkehendakkan kepada harta itu, aku halalkan untuk dia, ya Allah. Rabi'atul Adawiyah doa.
Dan doa yang ketiga, Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, kalaulah pencuri ini masuk ke dalam rumah aku kerana memang perangai dia, akhlak dia suka mencuri, kau jadikanlah pencurian dia malam ini pencurian yang terakhir untuk dia, ya Allah. Biar dia berubah. Allah makbulkan doa Rabi'atul Adawiyah. Bahkan saya baca surah seterusnya, pencuri tadi ini jadi ahli sufi pula. Hebat. Kita hadap curi pun takkan tak boleh jadi ahli sufi lah. Tak jadi ahli sufi pun tak apalah. Jadi solat dengan dia pula. Tuan-tuan, itu Rabi'atul Adawiyah. Cuma kalau kita, Allah Ta'ala uji begitu. Hilang sedikit harta, pencuri masuk dalam rumah kita, kita tengok pencuri barang. Sabar. Kita tak sampai tahap Hasan Al-Basri nak kita tunjuk harta kita, tahu kita tak. Sabar. Sabar. Tengok. Nak pergi katok lagi. Kita ada barang itu, dia ada apa? Contohlah. Kita ada apa saja, dia bawa belum tentu. Sabar. Habis kita ada, kita berdoa lah, ya Allah. Doa banyak pula Ustaz kata doa macam Rabi'atul Adawiyah. Tak ada ingat. Kita nak doa apa enggak? Agak-agak mencuri masuk dalam rumah kita, buat lari harta kita nak doa apa? Ya Allah, dia mencuri harta aku, ya Allah. Dia kena rumah aku ni, kalau tak kena lenggak, tak lari nak tanya nak, dia mampus dalam lenggak. Masa kata, tak. Itu doa kita. Dia mati dalam lenggak. Mik sangat harta orang, suka mencuri. Kita tak boleh nak sampai tahap Rabi'atul Adawiyah. Tak apalah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan sedikit harta yang kita ada, kita pastikan harta ini di antara jambatan mudah untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Tu di belakang tu ada sahabat kita untuk buka tabung anak-anak yatim. Itu saham untuk tuan-tuan lah nak masuk. Saya sebut awal, saya dah sebut lah. Anak-anak yatim Nurul Ihsan Sungai Siput Perak. Kalau kita yang ada sedikit lebihan, masuklah dalam tabung. Mudah-mudahan sedikit harta kita ada ni kita infakkan sebagai saham kita di akhirat nanti. Seterusnya kata Nabi SAW yang keempat, wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmu apa yang dia buat dan apa yang dibuat dengan ilmu yang dia ada walaupun sedikit. Tuan, saya terbaca dalam satu kitab lama, saya tak ingat dah siapa pengarang, tapi dululah saya terbaca sekali, saya ingat sampai ke hari ini tentang bab ilmu ini. Pertamanya, di akhirat nanti akan bertemu dua orang, seorang yang menyampaikan ilmu dan seorang lagi yang belajar ilmu dengan orang yang menyampaikan ilmu. Contoh kata saya dengan tuan-tuan lah. Dan dalam kitab itu pengarang cuba memberi satu penekanan kepada orang yang menyampaikan ilmu terutama. Bila mana bertemu dua orang ini, seorang menjadi ahli syurga, seorang menjadi ahli neraka. Agak-agak tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan siapa masuk syurga? Kita semua akan masuk syurga lah. Tapi dalam bab ni, seorang menjadi ahli syurga, seorang menjadi ahli neraka. Dalam hati kita barangkali orang menyampaikan ilmu lah masuk syurga lah. Orang dengar ni kadang-kadang dia begitulah. Tapi kata pengarang ini, yang menjadi ahli syurga ialah orang hak mengaji, hak mendengar. Hak menjadi ahli neraka orang hak menyampaikan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila saya mula nak bergiat dalam bidang dakwah ini, saya seringkali saya tanya bacaan yang saya baca dalam kitab ini supaya membetulkan niat saya setiap kali saya menyampaikan apa saja kesempatan yang diberikan dalam menyampaikan ilmu ini. Hak mengaji, dia akan bertanya kepada Tok Guru dia, Ustaz, kalau Ustaz, Tok Guru, kalau dia Tok Guru, Ustazah, kalau dia Ustazah, kenapa hari ini kamu menjadi ahli neraka, aku menjadi ahli syurga? Bukankah dulu ni, waktu hidup dulu ni, kamu yang menyampaikan ilmu kepada kami? Kamu membacakan ayat Quran kepada kami, hadis Nabi kepada kami. Kenapa hari ini kamu menjadi ahli neraka? Lalu kata Ustaz tadi, Ustazah tadi, Tok Guru tadi, ya dulu ni aku membacakan ayat Quran kepada kamu, aku membacakan hadis Nabi kepada kami, tapi aku baca saja, aku tak beramal. Aku baca saja, aku tak beramal pun. Maka pada hari ini Allah Ta'ala letakkan aku ke dalam neraka kamu.
sungguh pun kamu tidak ada ilmu, sedikit ilmu yang aku sampaikan itu kamu beramal, maka kamu menjadi ahli syurga. Hebat tuan-tuan, duduk di bawah. Kadang-kadang saya selalu biar tuan-tuan minum mandi saya dulu. Tapi banyak kawan-kawan nama panggil, insya-Allah kita sampai juga tempat tuan-tuan ni. Mudah-mudahan tak boleh banyak pun boleh sikit, sekadar perkongsian untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, kita semua ada tanggungjawab kita dengan Allah. Kita semua ada tanggungjawab sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai khalifah. Sebab itu kalau dan tanggungjawab ini, dalam kita melaksanakan tanggungjawab ini, kita diberi panduan oleh Allah yang disebut sebagai Al-Quran. Saya sebut dulu di Quran ini, nak mendapat kemuliaan ialah dengan kita manusia, kita nak mendapat kemuliaan, kita kena dekat dengan Quran. Kita sebut dulu. Kalau kita buat perumpamaan bagaimana sebatang lidi yang diraup cantik, kemudian kita ikat, jadikan penyapu, tuan-tuan sapu sampah. Raja ada mulia, penyapu tadi ni dia sapu sampah. Tapi semula-mula penyapu sampah kita tak bawa letak atas mari. Kita tak bawa letak atas katil bagi jaga orang tak. Habis sapu sampah duduk di situ lah. Duduk sandar di pintu tu lah. Sebab apa? Raja dia sapu sampah, walaupun kerja mulia. Batang lidi juga kadang-kadang kita buat pencolek lidi. Mencolek gigi. Habis colek, kita lempak tu. Tak guna lah. Tapi tuan-tuan, kalau lah cuba tengok, kalau lah sebatang lidi yang